Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Lia Amira Anorigos. Berita utama, wakil rakyat di Sarawak yang terdiri daripada ahli-ahli Dewan Undangan Negeri ADUN sentiasa terlatih dan didedahkan kepada sistem parlimen di luar negara. Speaker DUN Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar berkata, ADUN yang dilantik dan menang dalam pilihan raya akan didedahkan dengan tata cara parlimen yang diguna pakai di negara-negara berkaitan. Jadi gialah saya melatih. Limbak saya pergi situ, limbak saya pergi sini, supaya saya tahu gene rupa parlimen di Eropah, gene rupa parlimen di England. Kita sih mau YB kita terkungkung di kucing aja, tidak diekspos supaya naga parlimen di London cara orang putih apa, berkelakar apa. Jadi YB kita orang ada perbezaan padanya. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis penutupan Pesta Simunjan 2023 pada Ahad. Menurut Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia, pendedahan seumpamanya mampu menjadikan pemimpin akal umbi lebih matang dan lantang menyuarakan keperluan serta masalah rakyat ketika bersidang dalam DUN. Dalam pada itu, Pesta Simunjan pada tahun ini mendapat sambutan yang amat menggalakkan dari dalam dan luar Simunjan setelah beberapa tahun tergendala ekoran pandemik COVID-19. Terdahulu, ADUN Simunjan Aula Dris dalam ucapannya memberitahu sambutan yang ditunjukkan oleh masyarakat Sarawak amat bertepatan dengan tema pesta tersebut, iaitu keharmonian dalam kemeriahan. Di mana kita boleh mengadakan kemeriahan dalam keadaan yang harmoni. Di mana jika kita harmoni, walaupun meriah bagaimanapun, orang tidak akan takut datang kerana dalam keadaan yang selamat. Seramai 5,000 orang awam telah hadir bagi memeriahkan lagi acara penutupan Pesta Simunjan 2023. Laporan seterusnya, kira-kira 1,400 perwakilan dari 14 cawangan di bahagian Betong akan menghadiri Majlis Konvensyen Khas Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB bagi Zon Betong yang akan diadakan di Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkan pada 8 Oktober depan. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata konvensyen tersebut akan dirasmikan oleh Premier Sarawak merangkap Yang di-Pertua PBB Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg yang mana ia merupakan kali kedua diadakan selepas Kuching. Jelasnya amat penting untuk ahli PBB di bahagian Betong khususnya mengetahui dan memahami sepenuhnya dasar dan program di bawah strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030 supaya mereka boleh turut serta dalam membawa Sarawak termasuk bahagian Betong ke tahap pembangunan, kemajuan dan kemakmuran yang lebih pantas menjelang 2030. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri Majlis Pemimpin Bersama Rakyat di Rumah Mendit Ensu, Penom di Sepauh pada Ahad. Timbalan Presiden PBB itu menambah beberapa resolusi akan dibentangkan dalam konvensyen berkenaan termasuk perihal memberikan sokongan penuh kepada Presiden PBB ataupun Yang di-Pertua PBB dan barisan kepimpinan parti bagi memastikan parti tersebut kekal kukuh, relevan dan terus menjadi tulang belakang kepada pentadbiran negeri. Terdahulu, Dato' Amar Douglas Ugah turut mengadakan sesi dialog bersama pemilik-pemilik Jubilee Occupation Tickets JOT dari beberapa rumah panjang di Ulu Paku dan Lempawang Anyut. Difahamkan JOT terbabit telah dikeluarkan pada tahun 1953 oleh kerajaan kolonial British kepada pekebun getah yang membolehkan mereka menanam dan menjual komoditi getah. Paparan selanjutnya, Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS telah mengadakan kerjasama strategik bersama Telekom Malaysia bagi menyediakan kemudahan internet di semua tabika KEMAS. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW Datuk Rubiah Wang berkata, setakat ini sebanyak 51 tabika di Sarawak telah menerima manfaat hasil kerjasama strategik itu dan ia akan diteruskan secara berfasa. Untuk kemudahan internet lain akan diusahakan oleh kementerian sendiri. Maksudnya kementerian bersama dengan kementerian KKDW dan juga Kementerian Komunikasi dan Digital. Memang kita dah ada usaha sama tu untuk memastikan kawasan-kawasan luar bandar yang masih belum mempunyai internet. Kita sekarang tengah memberi data, maklumat kawasan-kawasan khasnya di Sabah dan Sarawak. Kawasan yang
yang ada pusat-pusat PKD kita, pusat komuniti desa, untuk dibekalkan dengan kemudahan-kemudahan ini. Dan untuk menyediakan kemudahan sebenarnya daripada Kementerian Komunikasi dan Digital. So far setakat ini kementerian kita menyediakan maklumat sumber kawasan-kawasan yang masih belum ada menerima perkhidmatan internet selain yang diusahakan oleh KKD lah. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas majlis penutupan dan penyampaian hadiah Hari Potensi Kemas Peringkat Negeri Sarawak 2023 di Kuching pada Ahad. Ahli Parlimen Kota Semarahan itu menambah, Kemas juga merancang untuk membekalkan peralatan atau alat peranti digital seperti televisyen pintar, komputer riba dan akses internet secara berfasa bagi setiap tabika kelolaan jabatan itu di seluruh negara. Menurutnya, ia seiring dengan pembelajaran abad ke-21 yang telah mengubah persekitaran pendidikan awal kanak-kanak di Kemas yang menjadi semakin mencabar dengan kepesatan teknologi masa kini. Beralih ke Sibu dengan taman awam di kawasan Dun Pelawan akan dinaik taraf secara berperingkat dalam usaha memupuk persahabatan dan perpaduan dalam kalangan masyarakat. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Michael Tiang Minti berkata, kira-kira RM1 juta telah dibelanjakan sejak tahun lepas untuk menaik taraf taman di kawasan beliau. Menurutnya, usaha tersebut dilakukan agar lebih ramai warga awam dapat menggunakan taman untuk berkumpul serta mengeratkan lagi hubungan sesama masyarakat. As I say, it's part of my manifesto because I want to tighten up our community ties. I want people to come out and meet people rather than stay at home, watch the streaming services, watch the social media platform. I think we need to go back to old school where people play chess in the park, where neighbors chit-chatting, gossiping in the park. I think it's good. It's good, yeah. Right? Michael berkata demikian ketika ditemui media semasa sambutan Pesta Pertengahan Musim Luruh di Taman Trafik Taman Rejang pada Sabtu. Tambahnya, beberapa taman telah ditambah baik iaitu di Jalan Lim Han Swee dan Jalan Wawasan, manakala yang bakal dinaik taraf selepas ini ialah di Jalan Sena dan Jalan Melor. Menjawab soalan mengenai taman permainan kanak-kanak pula, beliau berkata beberapa taman akan lebih berorientasikan kanak-kanak, manakala taman lain akan menyediakan lebih banyak kemudahan untuk warga emas. Ujarnya, setiap kejiranan mempunyai perbezaan dari segi keperluan, maka usaha naik taraf taman bergantung kepada kemahuan masing-masing. So all depends. So we had to do study, we had to start talking to the neighbors there to get the formula right. So we are tailor-make the park to suit the neighborhood needs. That's very important. So there's no one shoe fit all, huh? No, there's no one fit for all. So you see that most of my part, the way I do it, you can see basic first, then you can find that different part have different features. Yeah. Di Miri pula, penganjuran Hari Pelancongan Sedunia WTD 2023 dapat meletakkan Sarawak amnya dan Miri khasnya dalam peta destinasi pelancongan dunia. Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sebastian Ting Chee Yew berkata, acara yang diiktiraf di peringkat global itu akan menjadikan Sarawak lebih dikenali pengunjung luar negara. Jelasnya, Miri khususnya adalah contoh bandar yang berpotensi besar untuk menjadi destinasi hijau. Using Miri City or Near Cave as an example, I call upon all tourism stakeholders and WTD delegates here this morning to rethink and reorient our actions and partnerships to develop any tourism product and destination with green investment in mind, or in the frame. From my ministry, and apart from the ministry and the government agencies, of course, it goes without saying that the private sectors, academic institutions, associations, NGOs, and community leaders also play a very important and indispensable roles to develop and sustain tourism industry in Sarawak as a whole. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam WTD Sarawak 2023 pada Sabtu.
Dalam pada itu, Datuk Sebastian menyeru semua pihak berkepentingan pelancongan untuk membangunkan sebarang produk atau destinasi dengan menekankan pelaburan hijau dalam rangka kerja masing-masing selaras dengan tema WTD Sarawak 2023 iaitu pelancongan dan pelaburan hijau melabur dalam manusia, planet dan kemakmuran. Katanya lagi, pelaburan hijau pastinya merupakan langkah untuk membangunkan pelancongan secara bertanggungjawab dan mampan. Seterusnya, situasi semasa kesihatan terutamanya penyakit tidak berjangkit atau non-communicable disease (NCD) adalah membimbangkan dengan beban kewangan tinggi yang perlu ditanggung oleh kerajaan dalam rawatan pesakit. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Muhammad Wazi Sitam berkata, peningkatan penyakit tersebut akibat pembudayaan hidup tidak sihat oleh rakyat Malaysia juga memberi tekanan hebat kepada sistem kesihatan. Ujarnya, daripada jumlah yang dilaporkan, hampir separuh atau 50% tidak mengetahui bahawa mereka menghidapi penyakit tersebut dan ini membawa kepada peningkatan risiko mendapat komplikasi kerana tidak mendapatkan rawatan awal. Jelasnya lanjut, sebanyak 73% kematian di Malaysia adalah disebabkan oleh penyakit tidak berjangkit akibat budaya hidup yang tidak sihat. Beliau berucap demikian dalam majlis sambutan Bulan Malaysia Sihat Sejahtera Wellness Month and 1 Hour Malaysia Clean Up di Debak pada Sabtu. Ujarnya lagi, pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM telah bertindak dengan melaksanakan pendekatan dan strategi yang digariskan dalam Pelan Strategik Jangka Panjang serta memperkenalkan Agenda Nasional Malaysia Sihat ANMS dalam melahirkan rakyat Malaysia yang sihat dan sejahtera menerusi pembudayaan hidup sihat. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Lia Amira. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin, saksikan video aktiviti yang akan berlangsung sempena Majlis Maulidur Rasul peringkat Sarawak tahun 2023 Masihi 1445 Hijrah. #Saluran Informasi Rakyat. Salam UKAS. Lahirnya baginda membawa rahmat. Dirai sekalian ummah, tanda syukur setinggi-tinggi nikmat. Menjadi syiar yang dizahirkan, mengharapkan syafaat. Sambutan Maulidur Rasul peringkat Sarawak 1445 Hijri bersamaan 2023 Masihi disemarakkan dengan majlis kesyukuran yang akan diadakan pada 27 September 2023 bertempat di Masjid Jami' Petrajaya Kuching. Turut diadakan majlis perhimpunan dan perarakan yang akan diadakan pada 28 September 2023 yang dibawakan khas dari Padang Merdeka Kuching. Majlis perhimpunan dan perarakan ini diserikan lagi dengan pertandingan sepanduk yang mempertengahkan 10 kategori penyertaan dari seluruh Sarawak. Acara-acara iringan turut diadakan seperti forum perdana hal ehwal Islam, pameran bertemakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ceramah bersempena Maulidur Rasul di masjid dan surau di setiap bahagian Sarawak. Ayo sama-sama hadir bagi memeriahkan lagi sambutan Maulidur Rasul peringkat Sarawak pada tahun ini. Sarawak makmur, ummah sejahtera.